Buletin Didik 4 Julai bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Pemimpin pendidik perlu saling menggembling tenaga mencari pendekatan terbaik atau inovasi pendidikan yang boleh dilaksanakan bagi mendepani kengkangan dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata usaha itu secara tidak langsung dapat mengoptimumkan proses PDP sekaligus menjadikannya menarik buat murid-murid. Ya, kadang-kadang mata pelajaran yang agak sukar, mata pelajaran yang susah. We're talking about kimia, sains, fizik, matematik tambahan dan sebagainya. Apabila kita lihat di luar sana ada guru-guru yang begitu inovatif, memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru dalam konteks memastikan supaya anak-anak didik ini dapat memahami konsep itu, bukan menghafal, memahami konsep tersebut. Sebab itu apa yang kita ingin laksanakan sekarang ini adalah untuk memperkasakan inovasi pendidikan ini dan perkongsian inovasi itu sendiri. Beliau berkata demikian dalam Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-29 siang tadi. Program itu bertujuan memberi ruang dan peluang bagi pemimpin pendidik berkumpul, berbincang serta berkongsi pengalaman dan amalan terbaik dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Selain itu, Datuk Dr. Razi berkata, KPM mempunyai barisan pendidik yang hebat, cekap dan berfikiran kreatif. Justru, kelebihan itu perlu digunakan secara menyeluruh demi melahirkan generasi masa akan datang yang lebih berdaya saing. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi turut menekankan kepentingan literasi dalam kalangan murid terutama apabila memasuki peringkat menengah. Hasil daripada sesi libat urus KPM mendapati ada sejumlah murid yang masih belum boleh membaca walaupun sudah menamatkan pengajian di peringkat rendah. Dan ini bukan perkara baru, bukan kata semata-mata disebabkan oleh COVID-19. Even sebelum datangnya COVID-19 pun, ini merupakan salah satu cabaran utama di mana murid masuk ke sekolah menengah masih belum boleh membaca. Sebab itu saya jelaskan tadi bahawa saya telah berbincang dengan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia untuk melihat apakah pendekatan yang mungkin berbeza yang kita boleh gunakan dalam konteks literasi ini bagi membolehkan pengajaran membaca itu dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang bukan sahaja berdasarkan suku kata tetapi pendekatan yang berbeza, mungkin fonetik dan sebagainya. Tambahnya, pendekatan itu bertujuan memberi pendedahan kepada murid pelbagai kaedah untuk membaca dan bukan hanya tertumpu kepada satu iaitu melalui suku kata. KPM sedang berusaha mewujudkan kaedah baharu supaya intervensi dapat dilakukan lebih awal sekaligus membantu murid untuk belajar membaca dengan lebih berkesan. Dalam pada itu, KPM mengakui penilaian peperiksaan yang diberikan tenaga pengajar terhadap prestasi murid adalah berbeza. Justru adalah kurang tepat untuk mengatakan bahawa keputusan yang diberikan adalah palsu. Tahap penguasaan ini diberikan oleh guru berdasarkan justifikasi guru itu. Jadi untuk kita kata guru ini menipu, guru ini tidak menipu, itu merupakan satu perkara yang agak subjektif. Guru kadang-kadang rasa dia tertekan dan terpaksa memberikan markah berbeza dan sebagainya. Justru KPM mengumumkan pelaporan baru yang dibagikan kepada 3 komponen utama. Ia merangkumi pentaksiran berterusan dalam bilik darjah, ujian akhir tahun dan usaha murid. Sesi persekolahan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11.3 dan SK Putrajaya Persin 18.1 kembali dijalankan secara satu sesi bermula hari ini. Perkara itu dikongsi Datuk Dr. Razi Jidin di Facebook rasmi beliau selepas meninjau pengoperasian sekolah. Pengoperasian 2 sekolah terbabit dijalankan dalam 2 sesi sebelum ini kerana mengikut SOP penjarakan yang ditetapkan ketika pandemik COVID-19. Justru pengoperasian semula sekolah kepada satu sesi pastinya melegakan warga sekolah dan ibu bapa. Menurut Datuk Dr. Razi, KPM semestinya dan sentiasa berusaha memastikan infrastruktur sekolah digunakan secara optimum agar dapat beroperasi dengan lancar sekaligus membantu pelaksanaan pembelajaran yang lebih kondusif kepada warga sekolah dan murid.
Doa dan dorongan daripada keluarga menjadi pembakar semangat buat Nurul Huda Muhammad Khairuddin yang diuji positif COVID-19 ketika masih berbaki 3 lagi kertas peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM 2021 yang lalu. Kembali bangkit pada sesi kedua peperiksaan, pelajar Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah di Arau berjaya mendapat keputusan cemerlang. Nurul Huda memperolehi 4 mumtaz cemerlang dan 5 jaid jidan sangat baik selepas keputusan itu diumumkan Khamis lalu, sekaligus menjadi antara 2 pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang di sekolahnya. Nurul Huda sebab dan mengakui tidak cukup bersedia menghadapi peperiksaan penting itu dalam keadaan diri dijangkiti COVID-19. Lagipun cabaran saya terpaksa tangguh paper sebab COVID. Sebab saya kena COVID, lepas tu waktu tu memang down sangat-sangat. Saya kan kat asrama waktu tu, saya call parents, saya cakap saya down sangat-sangat, saya rasa saya tak mampu dah. Lepas tu parents cakap cuba juga jangan fikir sangat COVID tu penghalang. Itu mungkin Allah nak uji je kita. Dia menjadikan kakak sulungnya yang juga cemerlang dalam STEM terdahulu sebagai inspirasi untuk berjaya bersama-sama. Bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik, Nurul Huda mahu menyambung pelajaran dalam bidang syariah di universiti tempatan. Sebab saya memang ambil STEM, memang tak ada niat nak pergi Mesir pun, sebab saya minat je. Sebab sebenarnya STEM ni orang fokus nak ke Mesir, ke Jordan kan. Tapi saya macam saya nak ambil ilmu tu sebab saya minat je. Saya memang nak duduk dalam Malaysia je. Bagi kedua ibu bapa Nurul Huda, Muhammad Khairuddin Hassan dan Zaitun Nurin, mereka sentiasa memberi kebebasan kepada anak-anak. Apa keputusan apa, saya ikut. Macam kok dia pun, apa yang kok dia minat, saya ikut. Sebab saya kata dia pun yang nak belajar. Jadi saya cuma bagi sokongan. Nurul Huda merupakan anak kedua daripada 4 beradik. Dia juga aktif dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, Cawangan Perlis sebagai Exco Keilmuan. Bersua kembali. Bekas Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP Kementerian Pendidikan KPM Mazna Abu Bakar berharap agenda untuk melahirkan murid yang fasih digital akan terus diperkasakan. Beliau yang menamatkan tempoh perkhidmatan di KPM selepas bersara wajib berkata harapan itu selari dengan inspirasi BSTP iaitu peneraju generasi digital. Harapan saya agar kita semua akan meneruskan, terutamanya BSTP, agenda untuk melahirkan murid fasih digital sesuai dengan tagline BSTP situ sendiri iaitu peneraju generasi digital. Saya ingin melihat bahawa anak-anak di Malaysia akan terus marah ke hadapan dan direalisasikan oleh pendidikan yang berkualiti untuk mencapai pendidikan 4.0 iaitu kesediaan untuk masa depan. Beliau berharap demikian pada majlis meraihkan persaraan beliau di Pusat Konvensyen HGH Sentul malam semalam. Pernah menjawat beberapa jawatan utama dalam KPM termasuk pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan terbabit secara langsung dalam penubuhan Didik TV KPM. Bahawa sesungguhnya Didik TV KPM adalah salah satu agenda yang sangat penting yang telah dilaksanakan dengan jayanya semasa negara kita bergelut dengan pandemik dan kita telah memberikan yang terbaik untuk anak-anak di rumah sana. Selamat maju jaya kepada Puan Mazna dan kita beralih ke laporan seterusnya. Sekolah Menengah Pinhua Kelang muncul juara pertandingan Forum Pelajar Peringkat Kebangsaan Sekolah Menengah Persendirian Cina Zon C. Lebih manis, mereka turut memenangi anugerah pengurusi terbaik yang diraih Jenny Phua.
Penganjuran kali ke-30 ini hasil kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka bersama 8 buah sekolah menengah Cina persendirian sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Pertandingan ini disertai 10 buah sekolah menengah persendirian Cina dalam usaha memperkasakan bahasa Melayu di kalangan pelajar. Kalau semua rakyat Malaysia rapat berkata dalam bahasa Melayu dengan baik, sudah tentu perpaduan antara kau rapat terjalin. Setiap hari masyarakat dapat menikmati keharmonian di negara yang tercinta ini. Bukan sekadar untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran majmuk, pertandingan disifatkan sebagai satu platform yang baik dalam mempraktikkan bahasa Melayu baku di kalangan pelajar berbangsa Cina. Pihak pengurusan sekolah sudah berikrar untuk melahirkan pelajar yang fasih dalam 3 bahasa, iaitu bahasa ibunda, bahasa Malaysia serta bahasa Inggeris. Ikrar ini terbukti apabila pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah persendirian Cina, terutamanya dari kawasan Selangor, KL dan Negeri Sembilan, mendapat keputusan yang amat cemerlang dalam peperiksaan SPM setiap tahun. Menyatakan di sini bahawa setiap anggota masyarakat perlulah mengambil peduli dan memandang serius terhadap isu buli ini. Pertandingan ini juga diharap dapat memberi keyakinan diri kepada pelajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu di halayak umum. Satu ruang dan pula yang terbaik untuk para pelajar, murid-murid dari sekolah menengah persendirian Cina di seluruh Malaysia, khususnya di zon C ini, dapat meraih ruang dan juga peluang yang amat baik untuk sama-sama mempersegarkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita dan megah bahasa yang pastinya membentuk jati diri rakyat Malaysia. Jadi Naib juara dimenangi Sekolah Menengah Queen Chen, Kuala Lumpur yang turut menerima pen forum terbaik dimenangi Fun Win Yu, manakala tempat ketiga dimenangi Sekolah Menengah Chung Hua, Kuala Lumpur. Kira-kira 6,000 pelajar luar bandar bakal menerima manfaat program Tuition Pintar yang diadakan secara percuma di bawah Yayasan Pelajaran Mara YPM bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Sejumlah 2.1 juta ringgit diperuntukkan untuk tujuan itu yang akan dilaksanakan di 60 pusat tuition terpilih di seluruh negara. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, usaha berkenaan bagi memastikan pelajar luar bandar tidak keciciran dan mendapat akses bimbingan secara percuma serta pendedahan akademik terbaik. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPLB, Mas Rizal Muhammad Ilmi dalam majlis yang berlangsung di MRSM Kubang Pasu, Kedah. Sasaran diutamakan kepada calon sijil pelajaran Malaysia, khususnya pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang mempunyai tahap penguasaan akademik sederhana dan lemah. Tuition Pintar Terbabit adalah program bertanggungjawab. Tuition Pintar Terbabit adalah program tanggungjawab sosial korporat YPM dengan kerjasama MRSM, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah yang dilantik sebagai penyelaras bersama. Sejak dilaksanakan pada tahun 2016, program berkenaan memanfaatkan 80,581 pelajar luar bandar dan berjaya meningkatkan prestasi pelajaran mereka.
Selepas dinobatkan sebagai bandar pelancongan terbersih ASEAN, Bandar Muar sekali lagi mencatat rekod apabila muncul bandar pertama di negara ini memiliki lukisan mural paling banyak. Usaha itu bukan sahaja berjaya meremajakan bandar diraja berkenaan, malah turut diiktiraf sebagai bandar ikon di Johor oleh kerajaan negeri. Sehingga kini terdapat 23 mural mempunyai elemen sejarah, sosio-budaya masyarakat berbilang kaum di Muar. Sebahagian besar mural dilukis pada dinding lorong belakang yang sebelum ini terkenal dengan aktiviti sisi gelap. Paling menarik, mural Muar turut mendapat sentuhan daripada dua anak seni yang juga artis tempatan Zulkifli Daud atau lebih dikenali sebagai Joey dan kartunis Murad Muhammad atau Soya. Hasil garapan idea yang mempunyai elemen vintage berjaya meremajakan Bandar Maharani yang terkenal dengan sarapan mi bandung dan sate ini. Sekaligus menjadikan Muar antara destinasi utama pelancong tempatan dan antarabangsa untuk mengabdikan momen menarik ini. Mural saya di Muar ni adalah dia ada AR, iaitu Augmented Reality, di mana kita boleh scan pakai phone kat barcode dia tu, maka tahulah sejarah tentang mural itu. Antaranya apa? Antaranya kereta api pertama di Muar. Termasuk ini selendang merah, biawak dan banyak lagi tentang kehebatan Muar ni dulu dan kini. Okey, kalau untuk orang luar ataupun orang dalam Malaysia sendiri boleh tahu sejarah tentang Muar, apa yang berlaku dulu dan kini. Dan juga saya bukan saja buat mural yang biasa, saya ada juga buat mural 3D supaya orang-orang kita boleh participate, bergambar dengan mural saya. Subjek-subjek yang kami tonjolkan dekat Muar ni, subjek-subjek yang kebanyakan yang kami tonjolkan di Muar ni semuanya berkaitan dengan historical, ada heritage-nya, tradition-nya. Kita nak mengetengahkan benda tu. Kenapa kita nak trigger anak-anak kecil? Kadang-kala kita nak kuatkan balik semangat tu, jati diri untuk menjadi anak negeri itu, supaya mereka mampu menceritakan apa yang seronok dekat negeri mereka. Bila mural-mural yang mereka tengok, mereka akan dapat tahu, ini silat apa. Contohlah macam mural di belakang kami ni adalah sebahagian daripada seni silat di Muar. Ini adalah seni silat sending. Seni silat sending ni kami difahamkan berasal daripada Muar. Dan juga selendang merah. Selendang merah ini adalah ikon yang pernah ada kisah sejarahnya lah kalau dirungkai. Sementara itu, penyelidik UTHM yang mengetuai pasukan petugas khas Living Lab Muar, Dr. Azizi Yusof berkata, pelbagai penyelidikan giat dilakukan oleh beberapa institusi pengajian tinggi selepas Muar 2 kali dinobatkan sebagai bandaraya pelancongan bersih ASEAN. Lebih manis katanya, penerapan elemen digital turut diselitkan menerusi kemudahan QR Code dan aplikasi Zapper yang dipaparkan di mural. Augmented reality ni adalah reality terimbuh yang mana di dalam suatu software tu dia ada penceritaan dia. Jadi sebagai contoh, bercerita pasal selempang merah ni contohnya. Kita bercerita pasal sejarah-sejarah di Muar ni contohnya. Ataupun untuk yang Denai Bakau di belakang sana tu, kita bercerita pasal apa istimewanya Denai Bakau tu, dan kita boleh letakkan gambar-gambar sebenarnya untuk mengaruh orang pergi ke tempat yang sebenar dan menjiwai ataupun merasai pengalaman di sana contohnya. Selain mural dihasilkan Joey dan Soya, Bandar Muar juga mendapat sentuhan pelukis antarabangsa, antaranya mural The Living Sister yang dihasilkan penulis Rusia Julia Volkov. Berjalan bersama serigala kebiasaannya hanya terlihat di filem, tetapi di selatan Sepanyol, pelancong turut berpeluang berjalan bersama binatang ganas itu. Inisiatif itu dilakukan oleh Gonzales Carrillo dari Insticoin, wilayah Almeria, Sepanyol. Semua serigala yang ditawarkan adalah serigala dewasa yang dipeliharanya sejak daripada kecil. Bagi kemudahan pelancong, mereka perlu membawa serigala itu melalui kawasan pergunungan yang menjadi habitat semula jadinya. Menurut Carrillo, dia mula memelihara serigala selepas anak perempuannya secara bergurau mencarankan dia menggunakan binatang itu sebagai temannya berjalan.
Ini kerana dia dan keluarga baru saja berpindah ke kawasan berkenaan pada tahun 2009. Meskipun niat asalnya cuma mahu menggunakan anjing, Carilo membatalkan hajatnya itu selepas dia bertemu dengan seorang penternak yang menawarkan untuk menjual seekor anak serigala. Hasilnya, 13 tahun kemudian, Carilo sudah memiliki 3 ekor serigala. Yakin serigalanya tidak akan mencederakan orang, kadangkala Carilo turut membawa serigala peliharaannya ke bandar bagi bermain dengan kanak-kanak autism dan orang dewasa yang mengidap penyakit Alzheimer. Warisan megalit di Malaysia terdiri daripada amalan menggunakan bongkah-bongkah batu granit yang besar dalam bentuk menhir, dolmen dan kubur batu kepingan. Budaya megalit tersebar di kawasan khusus iaitu Negeri Sembilan, Melaka, Lembah Berna iaitu Selangor dan Perak serta Sabah dan Sarawak. Menhir atau batu tegak dikenali sebagai batu hidup oleh masyarakat tempatan. Megalit dalam bentuk menhir yang didirikan secara berpasangan di satu kawasan tanah tinggi adalah yang paling utama. Di Sabah, budaya megalit dikaitkan dengan batu sempadan dan biasanya diukir dalam bentuk manusia atau penjaga kawasan pemilik tanah tersebut. Di Sarawak, megalit dalam bentuk dolmen masih diamalkan masyarakat Kelabit sehingga hari ini. Budaya ini juga adalah amalan sejagat seperti di Stonehenge di England. Namun di Semenanjung Malaysia, amalan ini masih kurang jelas. Ada yang menganggapnya sebagai tapak keramat untuk diadakan upacara pemujaan. Bersua kembali, sukan dimulakan dengan Liga Malaysia Liga Super. Perebutan untuk kedudukan tangga kedua Liga, Sabah membuktikan yang ia lebih layak untuk berada di tangga kedua apabila menyingkirkan penghuninya sebelum ini Negeri Sembilan 1-0. Sebelum permainan, bahang sudah terasa. Peluang Negeri Sembilan untuk memulakan jaringan, percubaan Matthews Alves diselamatkan penjaga gol Sabah, Khairul Fahmi Cik Mat. Awal separuh masa kedua, giliran Sabah hampa. Penyerang importnya dari Indonesia, Sadil Ramdhani, cuma mampu menanduk ke belakang meskipun pintu gol Negeri Sembilan sudah terbuka luas. Giliran rakan sepasukannya, Park Tae-soo dari Korea Selatan mendapat peluang kedudukan segera berubah. Kedudukan kekal sehingga tamat permainan, Sabah menang 1-0. Formula One Grand Prix Britain ada kejutan berlaku. Pelumba Ferrari Carlos Sainz Jr. yang juga anak kepada jago rally Carlos Sainz akhirnya berjaya mencatat kejayaan pertama dalam perlumbaan F1 meskipun perlumbaan dibayangi beberapa kemalangan. Saingan sengit sebagai pelepasan. Belum pun masuk selekor pertama, 4 pelumba di belakang terbabit kemalangan. Paling teruk insiden membabitkan pelumba Alfa Romeo Zhou Guanyu. Insiden menyebabkan perlumbaan ditangguhkan sejam. Zhou yang kemudian segera dikejarkan ke hospital disahkan dalam keadaan selamat. Saingan kembali sengit sebagai perlumbaan diadakan semula. Berikutnya, giliran pemandu Red Bull Sergio Perez dan pemandu Ferrari Charles Leclerc bergesel di bahagian sayap. Sainz yang ketika itu sedang mendahului perlumbaan terpaksa melepaskan kedudukan pendahulu selepas jenteranya tersasar dari laluan. Insiden jentera Esteban Ocon daripada pasukan Alpine tiba-tiba tersangkut di tengah litar menyebabkan kereta keselamatan terpaksa masuk ke litar. Sebaik permulaan bersambung, Sainz kembali di depan dan berjaya mengekalkan kedudukan sehingga ke garisan penamat. Perez di tempat kedua. Jago Mercedes Lewis Hamilton yang sebelum ini berjanji mahu mencatatkan kemenangan pertamanya musim ini terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Aksi menarik peluncur layang-layang mempamerkan kehebatan masing-masing di kejohanan dunia di Tarifa Spanyol mengakhiri buletin didik. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.